Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, barisan jawatan kuasa, gelombang penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam ini saya ingin berkongsi dengan semua tentang bersangka baik dengan Allah. Hidup kita ni sebagai manusia sentiasa diuji, pelbagai bentuk ujian. Bak kata orang, cantik dipandang, bulan mengambang terang diawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian, tentu ada dugaan. Tetapi Allah Ta'ala janji di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan sentiasa juga kita baca dalam semayang kita, kadang-kadang kita baca kan ayat-ayat yang kita ambil, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sebalik satu kesusahan tu tentu ada kemudahan, dan lepas kita susah tentu ada mudahnya lepas tu. Maknanya kena percaya dalam apa juga yang mendatang dalam hidup kita, tentu ada hikmah. Tentu ada hikmah di sebalik ujian yang datang dalam hidup kita. Adalah kebaikan Tuhan nak bagi kat kita. Contohlah anak dara kita bertunang, putus pula tunang, sedih sangat, hampa dia, macam nak terjun bangunan dah rasanya. Tapi sedih, kita pun bagi tenang. Akhirnya dia dapat jodoh yang lain jauh lebih baik daripada yang diputus tadi. Contoh, masa kita marah tu kita tak fikir kan? Ada yang lebih baik Tuhan nak bagi kat kita. Percaya pada hikmah di sebalik sesuatu peristiwa. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya percaya pada hikmah. Dalam menempuh kehidupan seharian kita ni yang penuh dengan ujian dan dugaan, kita sebagai umat Islam dituntut untuk sentiasa berfikiran positif, sentiasa cari yang baik dalam hidup kita. Macam suami isteri lah. Macam suami isteri, Nabi ajar kita jangan kita membenci pasangan yang beriman. Maksud Nabi cakap macam tu adalah pasangan kita tak sempurna, tentu ada kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi terlebih banyak lagi kebaikan yang dibuat daripada kelemahan yang ditunjukkan. Alangkah baiknya kalau kita boleh melihat pada kelebihan-kelebihan itu, mengatasi kelemahan yang ada. Sebab yang empunya diri yang bercakap tu pun tak sempurna. Tu sebabnya jangan kita perasan macam kita sempurna sangat, menyalahkan pasangan kita. Contohlah, jadi dalam hal tu jangan kita fokus kepada keburukan, fokuslah kepada kebaikan. Jadi sentiasa berfikiran positif, sentiasa bersemangat wajar, dan tidak mudah berputus asa, serta menjauhi diri kita daripada berprasangka buruk dengan Allah Ta'ala, dan juga buang perasaan negatif. Serta satu lagi ayat yang paling kadang-kadang susah nak terima, iaitu sabar. Kau cakap senang lah kan, sabar kau tak rasa, dia kata kan ayat kan. Tak habis-habis itulah ayat dia. Tapi
Sabar itu indah, tuan-tuan. Sabar itu indah. Kenapa? Tanyalah orang-orang yang bersabar. Lah pahala. Tak dengar kan? Dah berpuluh tahun dah, baru perasan tak lama. Aduh, nak kena mula balik. Jadi mana kata ujian yang datang kat kita tu yang paling susah nak dengar ayat sabar. Sabar paling susah sekali. Cakap senang lah, kau tak rasa, katakan macam orang perempuan lah, bila orang lelaki buat perkara itulah ayat. Kau sabar je lah, kau cakap senang lah, cuba kalau lelaki kau. Tu ayat tu. Ayat yang paling apa, yang paling biasa kita dengar ya? Orang perempuan selalu cakap, kami ni orang perempuan mungkin boleh memaafkan, tapi kami tidak akan melupakan. Oh ya perempuan, bila kau ingat jantan dia apa? Orang lelaki tak ada perasaan, orang lelaki pun boleh juga perasaan begitu. Tetapi macam saya cakap tadi, dalam kita hidup bersuami, suami isteri ni, hidup dalam keluarga rumah tangga ni kan, sentiasa fokus pada kebaikan. Segala dugaan yang kita hadapi ni merupakan fitrah dan lumrah dalam kehidupan, dan dia juga merupakan ujian daripada Allah untuk mengenal pasti siapakah di kalangan hamba-hambanya yang terbaik dari segi amal ibadah dan ketakwaannya kepada Allah. Semua orang sama, habis nak tes iman di mana? Allah panggil lah ujian. Dia belajar dekat universiti, nak tahu hebat tak hebat dia belajar, kenalah bagi exam, baru tahu kan berapa ramai yang drop paper, berapa ramai yang kena buang dari universiti itu lepas kan, sebab tak lepas daripada ujian. Nak bergelar senang, tapi nak mendapatkan pengiktirafan itu bukan senang. Dan bukan mudah untuk merasa yakin apabila kita berkali-kali diuji dalam kehidupan, lepas satu-satu, baru aja kehilangan duit, kena curi duit dalam bank, scammer, belum reda lagi rotek pula mati, serentak lah. 3 biji kereta, 2 biji motosikal, semua rotek mati. Nasib baik basikal tu tak ada rotek. Kau tidak akan basikal lagi. Naik basikal, pancit pula. Orang tu cakap tadi tu. Bertimpa-timpa berulang-ulang kan? Namun percayalah ya, bila uji tu macam kata tadi, ada hikmahan. Kadang-kadang sebahagian daripada kita akan mempersoalkan di manakah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sangat tak adil begitu. Kadang-kadang dia minta kerja, dia tak dapat, dia marah. Dia minta naik pangkat, tak dapat dia pangkat, dia marah. Kita lupa 10 benda yang kita nak, 7 Tuhan dah bagi kat kita, Allah dah bagi kat kita. Kita pertikaikan 3 yang kita tak dapat. Ramai antara kita dulu, dia sibuk cakap benda yang dia tak dapat, yang dia ada dia tak fikir. Macam kan hari ni. Itu sebab manusia ni dia tidak boleh bersyukur, ada 3 sebab. Pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang dia ada. Kedua, sibuk melihat kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lebih susah daripada dia. Kalau tengok orang lagi susah, patut lebih syukur. Dan yang ketiganya adalah sibuk menyatakan apa yang kita ada hari ini adalah disebabkan usaha kita sendiri. Sebenarnya kurang tepat. Apa yang kita ada hari ini kita berusaha betul, tapi apa yang kita ada hari ini adalah disebabkan oleh dengan izin Allah. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, tapi Allah belum izinkan dia senang macam itu. Itu sebab jangan lupa diri ya? Tapi kita kena percaya bahawa setiap ujian itu Allah akan memberikan ganjaran
mengganjari kita dengan pahala sekiranya kita bersabar menempuhi ujian tersebut. Dan kita tanya diri kita, apakah kita benar-benar bersungguh ketika kita meminta bantuan dengan Allah? Bersungguh tak kita? Adakah kita benar-benar yakin bahawa Allah akan membantu memberi penyelesaian jalan keluar kepada kita, kepada masalah-masalah kita? Adakah kita bersangka baik bahawa Allah akan membantu kita? Sangka baik ada tak? Aku minta lah, berdoa lah, tak dapat ni tak? Kita sendiri yang cakap. Aku minta lah macam mana pun, memang takkan dapat ni. Bersangka baik adalah berfikiran positif bahawa Allah akan jawab permintaan kita. Kita yakin Allah akan membantu kita. Sentiasa positif bahawa Allah akan bantu kita untuk selesaikan masalah kita. Sangka baik dan keyakinan dapat dengan rasa percaya. Percaya bahawa Allah akan mentadbir dan mengurus setiap urusan hamba-Nya. Percaya bahawa Allah itu bersifat Ar-Rahman Pemurah. Percaya bahawa Allah itu bersifat Al-Ghafur Pengampun. Percaya bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk kita. Percaya yang Allah Ta'ala dah tulis, dah tentukan inilah yang sesuai. Allah bagi apa yang terbaik, bukan bagi apa yang kita nak. Jika alam semesta ini diatur olehnya, oleh Allah SWT dengan mudah, apatah lagi kita sebagai manusia. Tak pernah lagi lah tuan-tuan malam dengan siang berlagu, tak pernah. Hai, apa salah dekat sini, dekat Bandar Laguna ni siang lagi, dekat sebelah Selain tadi belah sana dah malam, tak pernah lagi berlaku. Jadi makna kata Allah susun atur dengan mudah sekali alam semesta yang besar ni. Semudah itu Allah Ta'ala takbirkan. Ini kan pula hidup kita manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, aku adalah berdasarkan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku bersamanya ketika dia mengingatiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mana sangka baik? Kalau kita sangka ni balul, confirm balul. Kalau kita sangka tak dapat ke, so jangan terkejut kalau tak dapat. Sangka baiklah, insya-Allah Allah bantu aku. Mudah-mudahan Allah bantu aku. Yakin. Yakin. Maka dari hadis yang saya bacakan tadi, jelas bahawa kita sangat perlu bersangka baik dengan Allah, kerana Allah mengikut pada sangkaan hamba-Nya. Maka sangka baiklah dengan Allah, kerana sangka baik itu merupakan satu pengharapan dan doa. Kita bersangka baik bahawa Allah akan sentiasa membantu kita. Itu sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13 Allah beritahu. Allah Ta'ala tanya, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan? Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala beritahu, perjuangan membela agama Allah dengan dua perkara. Pertamanya harta benda, keduanya diri sendiri. Itu perjuangan. Harta benda, diri sendiri. Jadi maknanya dengan harta benda tu keluarkan duit kita ke arah yang diridai oleh Allah. Kita tahu dah masjid ni dah ada dewan serbaguna. Macam tadi kan yang diumumkan tadi kan, masjid ni buat aktiviti banyak. Masjid ni selesa. Kipas ni tunggu masa. Tiang takan berpusing ada tuan-tuan. Kan? Jadi tahu yang cerita kipas besar tu yang atas tu. Tu 25,000 sebiji. Kan? Jadi makna kata kalau kita pun dah nampak macam tu, apa kata? Dengan harta benda kita berjihad membela agama Allah. Maksudnya apa? Belanja di jalan Allah. Kan? Dan yang keduanya diri sendiri. Diri sendiri buat perangai elok. Jangan buat perangai tak semonggah. Jangan lagi buat benda-benda yang Allah tak suka. Maka apakah keuntungannya? Dalam surah As-Saff bagi tahu ada 4 keuntungan Allah janjikan bila berjihad membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Ada 4. Pertama, Allah janjikan keampunan dosa-dosa. Dosa clear, ampunkan dosa. Melainkan kita yakin, alhamdulillah, setakat 2023 bulan 1 ni dah habis itu, belum ada dosa lagi. Tolong katakan, tak berani kan? Kalau fikir macam tu pun berdosa kan? Sebab tak sedari kan? Yang pertama. Yang kedua, Allah janjikan syurga adnin yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai
sungai arak, sungai madu, sungai susu, boleh mandi, boleh minum, kan? Punyalah indah dan hebatnya syurga yang Allah berikan kepada kita. Ketiga, ini penting ni, Allah janjikan pertolongan buat kita. Allah janji, Allah tolong. Dan yang keempat, ni penting tak? Yang keempat, Allah janjikan kemenangan yang mana cepat masa berlakunya. Cepat, nak berjaya, tapi nak cepat. Itulah cara. Buka surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Ramai yang nak kaya tapi modal tak nak keluar, kedekut. Tabung lalu lalap, minta sumbangan payah. Lalu tabung buat gaba, kain plekat tak ada poket, tak payahlah gaba-gaba, kan? Buat gaba bawah, dia tak gaba poket baju Melayu, dia tak, dia ada gaba poket kain mana ada, kan? Sekarang ni senang, nanti pihak masjid akan tampalkan QR code dekat tiap-tiap dinding masjid, dekat tiap tiang, kita tinggal scan ni, tu transfer berapa nak transfer, kan? Kebanyakan sekarang macam tu. Dekat masjid mana saya pergi tu, saya nampak siap mesin kat luar tu, dia masukkan ATM card, terus tekan nak transfer, nak wakaf, nak semua. Ada satu masjid di Sabah, Masjid Bandaraya, bukan masjid mana, ya lah kot, Masjid Bandaraya. Dia ada 13 akaun bank, 13 akaun bank, akaun sekolah agama lain, akaun ni dia siap ada pengarah-pengarah dekat dalam masjid tu. Pengarah kewangan, pengarah bahagian pendidikan, pengarah bahagian ni. Memang syukur masjid tu jadi masjid contoh. Dahsyat lah kita tengok. Sah masanya kan kita sistem kan, tu seronok tengok masjid cantik macam ni. Betul buat masjid elok-elok kan. Lepas tu ada lah dewan serbaguna. Sekarang ni pula musim mengawan kan, kojap-kojap kahwin, kojap-kojap kahwin kan, boleh pakai. Kan, dewan kat luar mahal, dekat sini murah lagi. Dewan serbaguna sini sewa, dah sewa tu pula lillahi ta'ala, dengan sewa sumbang pula ke masjid. Tu contohnya kan, jadi 2 in 1, contoh lah. Jadi tu buatlah tuan-tuan, nak senang tapi modal tak nak keluar, tu masalah. Saya selalu sebut bahawa ni, nak bahagia dalam rumah tangga, nak bahagia dalam kehidupan, nak bahagia dalam kehidupan bermasyarakat, nak bahagia dekat tempat kerja, nak bahagia bersama dengan masyarakat komuniti, satu yang saya bilang, pastikan kita banyak memberi daripada kita menerima, insya-Allah bahagia. Orang perempuan kalau dia fokus, aku tak dapat tu, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni, takkan bahagia, percaya je kata. Tapi orang perempuan buat, bagi kasih sayang, bagi lauk, bagi nasi, bagi sumbatkan perut lelaki, bagi, kita akan bahagia. Sebab suami masa tu dia fikir, apa pula aku nak bagi kat isteri aku. Iya, jangan mungut orang perempuan. Orang lain dapat lantai, itu tak dapat. Orang lain dapat kereta besar, kita harap. Kan? Jangan fokus. Semua orang cakap kat diri dia, aku kena banyak memberi daripada menerima, aku akan bahagia. Percayalah dekat saya. Barulah kita boleh elakkan masalah-masalah domestik ni, masalah rumah tangga macam tuan-tuan dengan nama Samsul pun terlibat sekali. Samsul lain punya hal, Samsul Bat yang kena. Saya dengan Abang Samsul Gau-Gau pun kena. Pening pun. Tapi macam tu lah. Tak naklah panjang-panjangkan, tapi macam tu lah. Saya cakap, saya pesan, kalau orang nampak macam tu, jangan komen banyak, sangka baik je. Sangka baik je nak, pandailah dia selesaikan. Adalah hikmah di sebalik masalah dia orang. Macam tu je. Kita komen, kita bantai lelaki tak berguna, berjantan, tak tanggungjawab lah, apalah, kita bantai macam-macam. Kita tahu masalah dia, kita tak tahu.
Dan satu soalan saya, dalam masjid dengan siapa berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, 30 tahun saya kahwin, langsung tak ada masalah. Mana boleh Samsul debat pun ada masalah. Kena sound dengan bini asyik ceramah dia, penceramah-ceramah hari-hari ceramah. Malam tadi ceramahkan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Habis UPNM sampai kat Kedah pagi tadi ikut 3.30 pagi. Pagi tadi dekat Pembadaran apa? Pejabat Pembangunan Negeri Kedah, PPNK. Petang lah kat Sungai Petani. Malam ni Sungai Petani. Malam ni 2 tempat baru. Tiba-tiba 2 tempat. Macam tu kan. Esok pagi KL, tengah hari Bangsa, petang naik flight pergi Sabah 5 hari. Sabah dah lah jauh-jauh nak perjalanan. Jalan bukannya highway cantik macam kita ni. Rumah. Itulah dia tuan-tuan. Tak ada masalah. Ada. Makan hati je isteri kena tinggalkan. Pergilah bang. Kan? Pergilah bang. Tak ada. Tak ada. Ilah. Bila. Ya ada. Ya. Ada masalah tak? Ada. Tapi cara kita mengatasi masalah tu. Abang ceramah ni sekadar orang kata menjalankan tanggungjawab. Ya, doakanlah abang. Ya, macam tu lah. Macam tu lah, pujuklah hari-hari. Carilah jalan. Orang perempuan ni makanan dia dekat sini, bukan dekat perut. Orang lelaki kena pandai puji dia. Hebat isteri abang. Walaupun abang tak ada, pandai dia mentadbir urusan rumah tangga. Tak terbuat abang, oh macam tu. Orang perempuan tahu tak apa. Wah, dia macam tu. Okey lah tu kalau dia cakap macam tu. Ini kita sound dia. Aku keluar mencari rezeki untuk keluar, kau pemasalah kau ni. Kamu macam tu gaduh kan tak baik. Kan? Sabar ya perempuan. Orang perempuan kena sabar. Orang lelaki pun kena sabar. Menurut ulama terdahulu, orang lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan ibarat tulang yang bengkok. Macam mana pun kita tak akan dapat nak meluruskan kebengkokan orang perempuan. Orang lelaki lah kena sesuaikan diri dengan kebengkokan itu. Bengkok lah sama-sama. Betul. You tak faham I. Memang betul pun. Jadi kena sesuaikan diri. Sabarlah kaum perempuan ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Nabi SAW bersabda lagi, agar kita sentiasa mengingati Allah, kerana walaupun sedikit kita mengingati Allah, namun Allah mengingati kita berganda-ganda. Apabila mengingatiku dalam dirinya, nescaya aku juga akan mengingatinya dalam diriku. Apabila dia mengingatiku dalam satu kaum, nescaya aku juga akan mengingatinya dalam satu kaum yang lebih baik daripada mereka. Apabila dia mendekatiku dalam jarak sejengkal, nescaya aku akan mendekatinya dengan jarak sehasta. Apabila dia mendekatiku sehasta, nescaya aku akan mendekatinya dengan jarak sedepa. Apabila dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan seperti biasa, nescaya aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari-larian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah kasihnya Allah kepada kita. Begitulah Allah Ta'ala kasih kita. Hanya kita ini yang seringkali alpa dan lalai, bersangka buruk pada Allah, seperti menganggap Allah tidak akan terima doa kita. Itulah perasaan yang salah dan perlu diperbaiki. Sebagaimana mungkin kan kita fikir macam manalah Allah nak menolak doa kita, sedangkan dia memerintahkan kita berdoa kepada-Nya. Ud'uni istajib lakum. Berdoalah aku akan makbulkan. Kita kena yakin firman Allah SWT yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir. Aku perkenankan permohonan orang berdoa bila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi kerana itu jugalah Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar berdoa dalam keadaan yang yakin bahawa doa kita akan diperkenankan, bahawa doa kita akan didengar. Kita sangka baik bahawa Allah tidak akan hampunkan kita. Jadi jiwa yang tidak khusyuk ketika berdoa sahaja, yang ragu-ragu
terhadap penerimaan Allah. Dia fikir tak dapat kot, tak boleh kot, tu tak dapat. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan dimakbulkan, dan ketahuilah kamu bahawa Allah SWT tidak akan makbulkan doa yang datang daripada hati yang lalai lagi apa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita imam doa, kita amin, 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 amin. Tapi dalam hati ni fikir apa, di kepala ni fikir apa? Amin. Lama betul doa malam ni. Amin. Ya Allah cepatlah habis. Amin. Aduh, apalah dia minta lagi kat imam. Imam tu minta untuk kita semua. Dia boleh tanya imam tu minta apa? Apa kena minta kat imam? Contoh. Jadi kena yakin, hati lalai tak dapat. Dan seorang mukmin, orang yang beriman harus percaya bahawa setiap perkara yang Allah takdir bagi kita adalah baik bagi kita. Kira jadi uji, maka sabar dan sabar menanti jalan keluar, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Baginda SAW menyifatkan, begitulah seharusnya sifat seorang mukmin. Dalam sabda baginda SAW, Nabi kata apa? Sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, semua urusan adalah baik baginya. Hal itu tidak akan dapat dimiliki oleh seorang pun melainkan seorang yang beriman. Bila mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka demikian itu baik baginya. Dan bila tertimpa musibah, dia bersabar, maka demikian itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Sabar, sabar, sabar. 5 yang kena ada dalam hidup kita: sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat dunia akhirat. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas, insyaAllah. Yang paling power ikhlas. Sabar ni sabar, sabar ujian. Ni kita sendiri ni ikhlas ni. Yang kita buat ni kita ikhlas. Ikhlas buat satu, tak mengharapkan ganjaran manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan, semata-mata nakkan ganjaran Allah. Bukan sana bukan. Orang dekat Kedah ni pun selalu cakap, aku tolong dia ikhlas, dia terima kasih pun tidak. Nampak? Tadi kan dah cakap terima kasih pun tak harap. Kalau dia kata terima kasih pun tidak, mana dia tak ikhlas. Dia nak juga terima kasih. Bukannya dapat poin apa pun. Yang pentingnya kita ikhlas, serah pada Allah untuk bagi yang terbaik untuk kita. Berbaik sangka pada Allah akan mendorong kita untuk terus memperbaiki amal ibadah kita. Bagaimana cara nak bersangka baik dengan Allah? Saya bagi cara-cara sikit lagi. Lepas ni nak pergi tempat lain lagi. Ya? Bersangka baik ni memang bukan senang, tapi kita boleh buat. Bersangka baik dengan Allah ada beberapa cara. Pertama, perbanyakkan istighfar. Ya? Bila istighfar, bukan sahaja Allah menghilangkan satu titik hitam dalam hati kita, malah mendidik hati kita agar sentiasa yakin dengan perancangan Allah. Bila kita yakin bahawa Allah adalah sebaik perancang, maka kita akan yakin ujian yang datang itu adalah yang terbaik buat kita. Astagfirullah, astagfirullah. Sahabat tanya, kaifana astaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara istighfar? Nabi ajar astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau rajin lagi, astagfirullahalazim. Rajin lagi, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astagfirullah innallaha kana tawwaba, astagfirullah innallaha kana tawwaba. Rajin lagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa 'alayya wa bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau rajin, tu antara istighfar penghulu istighfar istighfar kan. Astaga Nabi tanya, minta maaf. Astaga, jangan dilayan kan. Orang paning-paning kadang ada tu masuk pula dekat dalam drama budak-budak muda pun ikut astaga mana ada. Astagfirullah. Yang kedua, banyakkanlah berselawat ke atas Nabi.
Selain pada istighfar, banyakkan selawat. Itu cara mendidik hati kita sangka baik dengan Allah. Bila jiwa terasa terlalu lelah dengan diuji, basahkan lidah selawat ke atas Nabi, insya-Allah hati lebih tenang dan kita akan bersangka baik dengan Allah. Kenapa? Contoh, apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Saya ceramah di masjid kat Kuala Pilah. Ramai orang tua-tua ni. Saya pun tanya, makcik, apa maksud selawat makcik? Menyaut makcik. Nak ceramah lah. Tanya pula. Marah aku. Parah betul dia orang. Jadi maksud selawat adalah kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Nabi kata, sekali kamu selawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat ke atas kamu. Mana selawat yang dimaksudkan itu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Macam istighfar tadi kan, Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang mengamalkan istighfar kan, setiap hari, yang pertama akan dijauhkan daripada bala dan musibah, yang kedua dilapangkan daripada segala kesempitan, dan yang ketiganya didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi yang kedua, selawatlah. Selawat tu mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Kenulah selawat. Kadang-kadang kita selawat time terperanjat baru selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Dapat seketul. Masalah tu. Janganlah tunggu terperanjat pun nak selawat. Lazimkan selawat. Yang ketiga, banyakkan membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, salah satu cara kita nak memberikan terapi jiwa di dalam hati sanubari kita. Kalau tidak, hati kita tidak akan merasa tenang. Dengan baca Quran, jiwa akan merasa lebih tenang, dan secara terus kita akan faham bahawa Allah uji kerana Dia sayangkan kita. Baca Al-Quran, baca dapat pahala, baca faham lagi besar pahala, baca faham dan hafal lagi besar pahala, baca faham hafal dan buat lagi besar pahala. Keempat, memperbanyakkan solat sunat. Solat sunat juga salah satu cara kita bersangka baik dengan Allah. Kalau selama ni biasa solat wajib, apa kata rajinkan solat sunat yang lain, solat sunat sebelum subuh, solat sunat duha, solat sunat hajat dan sebagainya. Tadi pun kita buat solat sunat kan. Ketahuilah bahawa bila dahi bersujud kepada Allah, itulah masanya doa kita didengar, dan itulah masanya doa kita itu diaminkan oleh para malaikat. Yang kelima, banyakkan membaca sirah Nabi. Bila baca sirah Nabi, barulah kita faham betapa borek pula beratnya, betapa beratnya ujian yang Allah bagi kepada Nabi kita. Sikit sangat apa yang kita uji ini dibandingkan apa yang Nabi lalui kan. Itu sebab dengan baca tu dapat bantu kita untuk bersangka baik. Maka pada ketika itu kita akan insaf, kita akan sedar bahawa seteruk mana ujian kita alami, ada yang diuji lebih berat daripada kita. Kita rumah bila api tak bayar, kenapa lah potong api. Kita pun pergi settle, kita pun bayar. Habis 500 lebih duit aku. Contoh, orang tu tidur bawah jambatan lah. Nampak? Tentu kita fikir. Orang tu elok kahwin, aku tak kahwin. Dia kata contohlah. Sangka baik, mungkin Allah bagi peluang kita berbakti pada kedua ibu bapa kita sampailah ke penghujung. Dalam bab kahwin ni, dia macam jambatan. Ada orang jambatan ni pendek terus kahwin, kejap-kejap dah kahwin. Ada orang jambatan ni panjang, lambat kahwin, tapi sekali dia kahwin dapat jodoh yang baik.
Ada orang tu jambatan ni pendek dah lah, pendek banyak kali lah tu. Contoh yang faham lah. Macam tu lah ambil buat. Benda boleh lah. Kadang orang perempuan jangan marah sangat. Kadang orang perempuan marah, tak guna ni jantan apa tu semua. Benda ni tak sesuai, hati-hati. Dari segi hukum boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, faqihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Allah sebut dalam Quran, bukan hadis. Berkahwinlah kamu dengan perempuan-perempuan yang kamu senangi, ya. Terus Allah Ta'ala sebut kahwinlah dengan perempuan kamu senangi 2, 3, 2 dulu Allah Ta'ala sebut 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut, kamu bimbang tidak mampu berlaku adil, cukuplah seorang. Jadi hati-hati. Nak marah kita boleh marah, tapi marah orang tu yang tak betul, bukannya sistem tu, bukan hukum tu. Betul tak orang perempuan? Kalau betul hangguk, tak betul ke? Betul ke tak betul? Apalah kau tu tak borak tu kan? Ya, tak, kadang kita bukan apa, saya bimbang. Bila kita emosi, kita marah, kita tak sengaja, bila kita sebut, kita menyalahkan hukum. Jangan. Dosa, jangan ya. Ya. Orang lelaki pun kena ingat, kalau dengan seorang pun kita tidak mampu berlaku adil, jangan pula kita kata dengan seorang mungkin abang tak adil, tapi cuba kalau ada 2, insya-Allah. Itu mencari pasal nama tu kan. Mestilah dibuktikan keadilan tu dengan seorang tu dulu. Kalau dengan seorang boleh berlaku adil, baik, tentu isteri tak ada masalah. Tak mahu kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, cukuplah seorang. Okey. Yang keenam, macam mana cara nak bersangka baik dengan Allah? Ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan ingat semua nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini, insya-Allah kita akan redha dan mampu untuk bersangka baik dengan Allah semasa diuji. Dan begitu juga yang ketujuh, ujian ni adalah cara untuk mendekatkan kita dengan Allah. Kerana nikmat boleh membuat kita lupa kepadanya, maka sangka baiklah Allah nak kita dekat dengan Allah. Itu sebenarnya. Dan kenapa Allah uji ni? Kalau tidak, cuba tengok bila demam. Allah bagi kita demam, apa berlaku? Apa berlaku? Mulut tu macam mana? Allah. Oh, masa tu Allah saja mulut tu. Allah. Nak duduk tu, Allahu Akbar. Oh, itu serik betul hidup tu. Kan? Masa tu kita Allah. Bila Allah Ta'ala bagi kita sakit, 3 keadaan. Allah tarik selera makan, Allah tarik segaran badan, Allah tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Allah kembalikan selera makan, Allah kembalikan kesegaran badan, tapi Allah tak kembalikan dosa-dosa kita. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, apabila kamu ditimpa sakit, usahlah segera meminta sembuh. Ada peran? Tak ada apa tuan-tuan. Termasuk yang bercakap ni, kalau demam tu cepat-cepat telan ubat tu, tak nak sakit, takut sakit lama-lama. Betul tak? Tu belum cerita sekarang sakit apa pun tiba-tiba ditidurkan. Bila ditidurkan tu, insya-Allah macam nak mati sangat lah kan. Itulah. Ya, ingat ujian ini sebenarnya Allah nak dekatkan kita. Bila kita sakit, Allah hantar 2 malaikat. Kau pergi tengok dia ni cakap apa. Buka kitab Muka Syafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Digambarkan bila orang tu sakit, Allah telah hantar malaikat. Kau pergi tengok dia cakap apa. Dia malaikat tu bukan Allah tak tahu, Allah Maha mengetahui saja, bagi kerja kat malaikat. Bila malaikat tengok, Allah, agaknya Allah saja bagi aku sakit yang biar aku beli rehat. Alhamdulillah dapat aku rehat. Malaikat pun report balik, dia kata Alhamdulillah ya Allah, dia kata mungkin kau nak bagi dia rehat, dia syukur sangat-sangat.
Maka Allah Ta'ala beritahu, kalau itulah kata dia, kalau dia mati akan memasukkan dia ke dalam syurga, dan kalau dia hidup akan kugantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu yang badan jadi fresh. Tapi kalau malaikat pergi tinjau, dia cakap apa bila sakit? Aduh, kenapa lah macam ni, mati lagi baik. Contoh, ya Allah dia kata macam ni, Allah dia mohon, Allah dia kata mati lagi baik. Kalau macam itulah katanya, Allah Ta'ala kata, suruhlah dia sembah Tuhan selain pada aku. Maknanya Allah dah tak pedulikan dia lagi. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, kita kena sentiasa percaya bahawa segala ujian-ujian adalah dikhususkan kepada insan yang terpilih dan yakin dan percaya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan mungkin Allah bagi peringatan kepada kita dengan ujian ini supaya kita tidak jauh dengan dunia, tapi kejarlah akhirat banyak-banyak. Ingatlah Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tuan-tuan dan sekalian, cukup sekadar itu. Ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik ni pandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan puan ada